Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Ain Syahira binti Samsuri. Nombor matrik 054872. Saya daripada kos ISM Usuluddin dengan Kaunseling SEM 7. InsyaAllah, di dalam video ini saya akan menerangkan dan membentangkan isi penting daripada tugasan saya yang bertajuk Hikam ke-7 yang diambil dalam kitab Ib'ah Al-Ghumar fi Syarh Hikam. Baiklah, kalam hikam ke-7 berbunyi لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه ولئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. Okey, hikam ke-7 ini bermaksud janganlah kamu merasa ragu-ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala apabila ia tidak sampai pada waktunya walaupun sebenarnya waktunya telah tiba. Maka janganlah merasa ragu-ragu supaya mata hati kita ini tidak kabur dan cahaya iman dalam hati kita ini tidak padam. Di sini dapat dikatakan bahawa Syekh Atha'illah As-Sakandari menasihati kita supaya jangan berlaku sebarang at-tashkik, iaitu jangan berlaku sebarang rasa ragu-ragu atau sangsi sama ada berlaku atau tidak berlaku. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada makna perkataan ataupun istilah. Okey, di dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Ajibah ini, beliau telah menerangkan satu persatu perkataan yang terdapat dalam hikam ke-7. Okey, baiklah. Perkataan yang pertama adalah at-tashkik. At-tashkik yang bermaksud rasa ragu-ragu atau syak wasangka sama ada perkara itu berlaku atau tidak berlaku. Yang kedua adalah al-wa'du. Al-wa'du ni adalah pemberitahuan tentang berlakunya suatu perkara itu pada waktu dan masanya. Seterusnya yang ketiga adalah al-mau'ud. Al-mau'ud adalah perkara yang dijanjikan. Seterusnya al-qadahi. Al-qadahi bermaksud berlaku kekurangan atau turun, iaitu semakin jatuh daripada martabat atau kedudukan yang asal. Maksudnya daripada mula-mulanya baik kepada tidak baik. Seterusnya al-basirah. Al-basirah ni adalah satu potensi ataupun satu kekuatan yang ada pada diri yang membolehkan seseorang itu memahami sesuatu makna. Seterusnya as-sarirah. As-sarirah ni adalah satu potensi kekuatan yang sedia ada dalam diri seseorang itu menjadikan ilmu atau makrifah itu lebih jelas. Okey, as-sarirah ni boleh juga dikatakan sebagai al-basirah. Yang mana kedua ni dia berkait antara satu sama lain. Yang mana as-sarirah ni boleh dikatakan sebagai tempat tersimpannya makna-makna kebesaran keagungan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seseorang itu dan dipamerkan oleh seseorang itu melalui al-basirah. Contohnya, apabila kita menghadapi sesuatu perkara yang kita suka, sudah pasti kita rasa suka kan? Okey, jadi rasa suka tu sebenarnya dilihat oleh basirah kita dan perasaan suka itu disimpan dalam sarirah kita. Okey, apabila berlakunya satu peristiwa yang sama macam mula-mula kita hadapi tu, maka akan timbul balik rasa suka yang disimpan dalam sarirah kita. Itu merupakan suatu gambaran yang diberi ulama kepada kita mengenai aspek kefahaman tentang kebesaran keagungan Allah Ta'ala yang boleh dicapai oleh hamba-Nya. Baiklah, kemudian kita pergi kepada Latifatul Rabbaniyah. Okey, Latifatul Rabbaniyah ni merupakan satu unsur seni yang mana ia merujuk kepada pemberian Allah Subhanahu Taala kepada setiap manusia yang ada. Okey, kata Syekh Ibnu Ajibah, sebenarnya semuanya ni adalah satu perkara saja, tetapi dinamakan dengan nama yang berbeza kerana tahap pencapaian setiap satu tu adalah berbeza dan berlainan. Okey, kita pergi kepada yang pertama adalah an-nafs. Okey, setiap perkara yang dicapai berkaitan dengan nafsu syahwat ni adalah an-nafs. Dan perkara yang berhubung kait dengan makna-makna penzahiran dan pengkurniaan rasa-rasa iman ni dinamakan ar-ruh ataupun al-qalb. Okey, seterusnya adalah perkara-perkara yang berhubung kait dengan hukum-hukum syarak dinamakan sebagai al-aqal. Dan yang terakhir adalah perkara-perkara yang berhubung kait dengan menyempurnakan rasa iman adalah as-sir. Okey, baiklah. Slide seterusnya adalah dari sudut makna. Okey, slide sebelum ni hanyalah istilah saja. Okey, merujuk Hikam Syarnubi, apabila Allah mengilhamkan sesuatu perkara dan perkara yang diilhamkan itu tidak berlaku atau lambat berlaku. Oleh itu, janganlah kamu syak wasangka terhadap janji Allah Ta'ala kepada kamu walaupun memang sudah pasti sampai waktunya. Adabnya, janganlah kita ni merasa ragu-ragu kerana rasa itu akan memalapkan mata hati kita, iaitu dapat memalapkan
cahaya basirah dan cahaya sadirah kita. Seterusnya, timbulnya persoalan, kenapa perkara yang diilhamkan itu tidak berlaku? Okey, ini kerana perkara yang diilhamkan itu tidak berlaku, pasti ada sebab musabab yang tersembunyi yang kita tidak tahu, walaupun sebab musabab yang zahir itu kita tahu. Jadi, orang yang dikenali sebagai Al-Arif, iaitu orang yang telah merasai makna iman kepada Allah SWT, atau hatinya hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, kebiasaannya akan beradab dan berbaik sangka kepada Allah walaupun permohonannya tidak dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, janganlah kita ni merasa ragu terhadap janji Allah sekiranya kita menjadi orang yang benar sama ada janji Allah itu secara wahyu ataupun ilham. Okey, slide seterusnya adalah iktibar daripada kisah Rasul. Okey, Syekh Syarubi menasihati kita supaya kita ni sabar seperti sabarnya Nabi Musa ketika memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan balasan kepada Firaun, iaitu supaya membinasakan harta Firaun, iaitu dibuktikan dengan surah Yunus ayat 88, iaitu Rabbana atmis ala amwalihim. Yang maksud, ya Tuhan kami, binasakanlah harta mereka. Lalu doa tersebut dimakbulkan selepas 40 tahun. Nak kabur di sini, doa tu mengambil masa yang lama untuk Allah makbulkan doa tersebut. Bagi orang yang tidak benar hatinya kepada Allah, pasti mereka akan rasa syak sangka ataupun rasa ragu-ragu. Akan tetapi bagi orang yang hatinya benar kepada Allah Ta'ala, mereka ni tetap yakin Allah Subhanahu Ta'ala ni akan terima doa mereka. Oleh itu, janganlah kita ni rasa ragu terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Seterusnya, kisah Nabi Muhammad SAW berdoa ketika Perang Badar. Okay. Pada hari peperangan Badar, Nabi Muhammad SAW berdoa bersungguh sehingga jatuh selendang baginda dan Rasulullah berkata, "Wahai Tuhan, berikanlah kepada aku yang kau janjikan kepada aku. Ya Allah, jika perkampungan umat Islam ini dihancurkan, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini." Lalu Sayyidina Abu Bakar mendekati Rasulullah SAW dan berkata, "Cukuplah Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk kamu apa yang dijanjikan untuk kamu." Okey, di sini dapat dikatakan bahawa Rasulullah ni berdoa bersungguh-sungguh bukanlah kerana Rasulullah ni bimbang Allah Taala tidak memabulkan, walaupun secara zahirnya kita nampak begitu. Akan tetapi Rasulullah berdoa kerana baginda tiada sifat keraguan, dan Rasulullah ni berdoa bersungguh-sungguh ni adalah untuk melahirkan rasa hamba yang bersangatan kepada Allah Ta'ala. Okey, slide seterusnya. Wujudnya persoalan yang berbunyi, bagaimana boleh digambarkan telah tiba waktu terjadinya perkara atau benda yang dijanjikan itu. Sedangkan, jika berlaku dengan wahyu, sememangnya ia sudah terputus. Jika berlaku dengan ilham, maka tak semestinya berlaku keraguan kepadanya atau boleh menyebabkan tercalarnya pandangan mata hati sebab kita tidak wajib beriman dengan ilham. Okey, di sini jawabnya Syekh kata, kata-kata ini adalah ditujukan kepada para murid yang benar hatinya atau al-murid yang sedang merawat hati menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun orang-orang yang telah sampai hatinya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, para murid ni dituntut untuk membenarkan kalam guru walaupun murid tidak mengetahui lagi sama ada perkara itu berlaku atau tidak berlaku kerana guru ni dianggap sebagai pewaris para nabi. Begitu juga seperti ulama pewaris nabi. Baiklah, bagi video yang kedua dapat dikeluarkan beberapa isi penting yang mana Ibnu Athaillah Al-Sakandari berkata, janganlah kita ni merasa ragu-ragu terhadap janji Allah yang belum berlaku walaupun sudah sampai waktunya. Ini kerana keraguan itu sebenarnya akan merosakkan pandangan mata hati kita. Contohnya, kita dah berusaha bersungguh-sungguh tapi kita tak dapat hasil tu walaupun sepatutnya sampai dah waktu dia. Jadi, janganlah kita ni timbul rasa ragu-ragu terhadap apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Pasti ada sebab musabab yang kita ni tidak tahu. Jadi, janganlah timbul perasaan ragu-ragu terhadap apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Kalau kita merasa ragu, terhadap janji Allah Ta'ala, bermakna wujudnya perasaan yang mengatakan Allah Subhanahu Ta'ala ini telah menipu. Itulah perasaan keraguan yang mana kita menafikan makna iman.
Dan perkara ini turut juga berlaku kepada salafus salih yang mana ilham yang Allah kurniakan untuk mereka tak semestinya akan berlaku kepada mereka. Okey, ini kerana itu adalah ketentuan Allah Taala. Maka janganlah kita ni bergantung dengan ilham kita, tetapi bergantunglah kepada Allah Taala. Sebenarnya itu satu pembukaan kerohanian dan akan kefahaman tauhid, iaitu kesedaran jelas untuk mengenali Allah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.